Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Hari ini senang sekali kita dapat kembali berkumpul beribadah di tempat ini. 今天我们非常的开心，因为可以再一次聚在这个地方，可以敬拜上帝。 Saya percaya ini adalah salah satu bentuk karunia dan salah satu bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. 我相信这个是上帝赐给我们的恩典。 Saudara-saudara, izinkan saya mewakili segenap kemajelisan untuk mengucapkan Selamat Hari Ayah. 容许我代表全体的长子同工，祝各位父亲节快乐。 Di Hari Ayah ini saya berdoa kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap suami, setiap ayah, setiap orang-orang yang suatu hari akan menjadi suami dan ayah, akan berkat kemurahan Tuhan menjadi seorang pria yang sejati yang berkenan di hadapan 我 Tuhan. 要祝福各位父亲可以在上帝面前成为讨上帝所喜悦的父亲。 Saudara-saudara, tanpa kita sadari sudah hampir lebih kurang 2 bulan ini gereja Kaimtong terus fokus pada satu tema berkaitan dengan 那 keluarga. 么这2个月以来，我们嘉音堂不断的专注在跟家庭有关系的主题。 Dimulai dengan Hari Ibu yang terus mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang ibu yang memprioritaskan Tuhan. 从母亲节开始，我们学习如何成为一个以神为重的母亲。 Kemudian kita membahas tentang bagaimana pernikahan yang indah, pernikahan yang sejati adalah pernikahan sampai maut 接下 memisahkan. 来我们就讨论，美满的一个婚姻就是忠心至死的一个婚姻。 Berkenaan dengan Hari Pentakosta dan tukar mimbar, maka pada tanggal 23 dan 30 Mei kita berbicara tentang peran Allah Roh Kudus di dalam kehidupan 那 orang 么因为 percaya. 有圣灵降临节，还有这个聚会的这个主日，所以我们23的30号，我们学习如何成为一个被圣灵所充满的见证人。 2 minggu yang lalu kita kembali lagi ke dalam tema keluarga. Kita belajar bagaimana sebagai orang tua seharusnya kita itu bisa memberikan teladan dalam kehidupan kita terhadap anak-anak dan generasi muda kita. 前2个礼拜我们学习，我们成为一个父母亲，我们当成为孩子们的榜样，也当教训他们。 Minggu lalu kita juga belajar, masih ingat dalam ingatan kita bagaimana kita harus menghormati pernikahan yang sudah kita 我 jalani. 们3个礼拜也学习了我们如何该尊重我们的婚姻。 Hari ini masih di dalam tema keluarga. 今天仍然在一个家庭的主题， Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu janji. 我们要学习一个很重要的主题，叫做承诺。 Mari sebelum kita membahas lebih jauh, kita berdoa di 我 hadapan 们 Tuhan. 更进一步讨论之前，我们先一起低头祷告。 Inilah setiap kami Tuhan. 主，我们在这里， Kami merindukan Engkau berbicara kepada 我 kami. 们渴慕你对我们说话， Kami merindukan Engkau sendiri yang akan mengajari kami tentang kebenaran-kebenaran 我 firman-Mu. 们渴慕你自己来教导我们你话语的真理， Sehingga kami yang lemah, kami yang tidak mampu ini kemudian akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. 好让软弱的我们可以因为你的话而学习刚强，学习成为你这个效法你。 Berkatilah kami ya Tuhan. 求你祝福我们， Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami 奉 berdoa. 靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan. 我们翻开一处的经文， Kita buka Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 士 40. 世纪11章29到40节。 Saya akan membacakan dari ayat 29 sampai 34, kemudian 35 sampai 40 akan dibacakan oleh sahabat saya penginjil Mika dalam bahasa Mandarin. 29到34节用印尼文读，然后接下来就用印尼文、用中文读。 Dan demikianlah kebenaran firman 神 Tuhan. 的话这样子告诉我们。 Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, dia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernajarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispah rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki dan perempuan. 35节，岳父他看见他，就撕裂衣服，说：“哀哉，我的女儿啊！你使我甚是愁苦，叫我作难了，因为我已经向耶和华开口许愿，不能还回。”他女儿回答说：“父啊，你既向耶和华开口，就当照你口中所说的
向我行，因为耶和华已经在仇敌亚门人身上为你报仇。又对父亲说：有一件事求你允准，容我去2个月，与同伴在山上，好爱哭我众位处女。耶夫他说：你去吧。就容他去2个月，他便和同伴去了，在山上为他终身为处女哀哭。2月已满，他回到父亲那里，父亲就照所许的愿向他行了。女儿终身没有亲近男子。此后，以色列中有个规矩，每年以色列的女子去为基列人耶夫他的女儿哀哭4天。Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， pada suatu waktu Caca dan Noel pernah datang kepada saya. 有一天，渣渣和 Noel 来找我， Mereka meminta pertolongan saya. 他求我的帮助。 Mereka minta, Papa tolong perbaiki sepeda dong, sepeda 他说 kita rusak.：“ 爸爸，求你帮助我，我的脚车坏了。 Saudara-saudara, saya sungguh bukan seorang teknisi. ”那弟兄姐妹们，我不是一个能修脚车的人， Oleh sebab itu saya berjanji Soalnya kepada gua- Noel dan Caca 答应他们， bahwa saya akan bawa ini hari Sabtu ke bengkel untuk diperbaiki. 我拜六会把脚车带到修车厂修理。 Namun apa naas karena berkenaan satu lain hal saya mendapat tugas pelayanan 可是 dadakan. 因为呢，有1、2件事情，我就有该做的服饰， Sehingga minggu itu saya nggak bisa bawa sepeda itu ke 所以 bengkel. 当天礼拜六我不能把脚车带到修车厂去修理， Saya tidak bisa menepati janji 我 saya 没办 kepada 法 mereka. 满足我的这个答应。 Saya datang kepada mereka dan berkata, maaf ya, Papa ada tugas 我对 dadakan. 他们说：“对不起，爸爸有这个任务。” Saudara-saudara, walaupun di dalam penerimaan dan di dalam pengertian mereka 虽然他们理解，他们也接纳了， terlihat dengan jelas di mata saya 我很清楚的看见， bagaimana raut kekecewaan muncul di wajah mereka sambil mereka berkata, 他们脸色上非常的失望。他们说 ya udah Pak, nggak apa-apa, Papa lagi sibuk.：“ 好吧，既然你再忙也没关系。” Saudara-saudara, pernahkah mengalami hal seperti itu? 弟兄姐妹们，有没有经历过这样的事情呢？ Bukan hal sepedanya, tetapi dalam hal ketika janji tidak ditepati. 不是脚车的问题，乃是我们没办法这个充满或者成全我们的这个承诺。 Saudara-saudara, janji adalah sesuatu hal yang sangat penting. 什么叫做承诺呢？承诺就是一件非常重要的事情。 Saya hampir yakin bahwa semua orang pasti pernah berhubungan dengan janji. 我相信每一个人跟所谓的承诺都一定有过关系。 Entah kita menjadi orang yang pihak yang menjanjikan atau menjadi pihak yang dijanjikan. 无论是我们成为一个给予承诺或者领受一个承诺的人， Saya yakin ketika janji ditepati maka ada sukacita yang akan meluap. 我相信呢，当我们满足我们的承诺，我们就会欢喜快乐。 Namun sebaliknya ketika janji diingkari maka akan ada kekecewaan yang lahir. 可是呢，当我们没有成全我们的承诺，别人就会失望。 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan janji sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. 什么叫做承诺呢？词典的定义就是说，承诺就是表示你愿意，你也能做得到你所说的。 Jadi harus ada kesediaan dan kesanggupan. 意思就是说，你愿意，你也能做到。 Dengan adanya kesediaan dan kesanggupan maka janji itu harus ditepati. 当你愿意，你也能够的时候，你就能够满足这个承诺。 Dengan demikian tidak berlebihan kalau ada orang berkata janji adalah hutang yang harus ditepati. 所以有的人说，承诺就是我们必须还的一个债。 Daripada membangun janji di atas ingkar, lebih baik jangan berjanji. 那如果你没办法这个还愿，你就不如不许愿。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 那么弟兄姐妹们呢？ janji 承诺 inilah topik atau sebuah tema yang lebih kurang dibahas di dalam teks yang juga barusan kita baca. 承诺就是我们这一段经文所讨论的一个主题。 Ini terjadi di dalam kehidupan salah seorang hakim di zamannya yang bernama Yefta. 那么这个就是当时其中一位士师所发生的一件事情。 Pertanyaannya adalah siapakah Yefta? 那么耶夫他是谁呢？ Kalau boleh saya rangkum dalam sebuah kalimat yang pendek. 那用一个很简短的话来做个结论。 Yefta is the zero to hero atau seorang yang tidak ada apa-apanya menjadi seorang 那 pahlawan. 么耶夫他本来不是任何一个人，但是他后来变了一个英雄。 Saudara-saudara, di dalam ayat awal pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang luar biasa, yang gagah 那么 perkasa. 11章的第一节告诉我们，
耶夫他他是一个大能的勇士。 Istilah ini juga dikenakan kepada hakim yang lain yaitu Gideon 那么基甸也是这样子，有这样子的一个称号， untuk menyatakan betapa gagahnya Yefta sebagai seorang pria. 来表示说耶夫他他是一个伟大的一个男士。 Namun penulis kitab Hakim-Hakim begitu jujur tidak hanya menceritakan tentang kegagahan Yefta tetapi juga masa lalunya yang 但 kelam. 是呢，士师记的这个作者他也很清楚的告诉我们耶夫他的背景是谁。 Kalau kita membaca secara cepat di dalam ayat 1 sampai 3 maka kita mendapati bahwa Yefta itu lahir dari seorang ibu yang dikatakan wanita sundal. 如果我们很快的读11章的第1到第3节，我们就知道耶夫他的母亲是位妓女。 Tidak hanya itu tapi dia juga diusir oleh sanak keluarganya karena dianggap lahir dari perempuan lain. 不但如此，因为他有妓女而生，所以他的弟兄们都赶他出去。 Bahkan di ayat ketiga dikatakan akhirnya dia pergi ke Top dan di sana dia berkumpul dengan petualang-petualang. 然后呢，第3节告诉我们，他后来去到多伯梯，在那边和这个肥土在一起。 Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya kata petualang-petualang ini lebih cocok diterjemahkan sebagai orang yang sia-sia atau orang yang tidak berguna. 那么肥土意思就是说没有用的人。 Itulah sebabnya dikatakan petualang-petualang ini pergi untuk merampok dan Yefta seolah-olah menjadi pemimpin di antara mereka. 所以呢，这些肥土跟这个耶夫他们在一起就去抢别人的东西。 Nah di masa Yefta inilah kemudian orang-orang Israel yang ada di daerah Gilead kemudian mulai diusik oleh kedatangan Bani Amon. 那么就在这个地方呢，有亚门人来搅扰他们。 Situasi seperti inilah yang membuat para tua-tua di Gilead kemudian datang kepada Yefta yang gagah perkasa itu untuk meminta dia untuk menjadi pemimpin Gilead melawan Bani Amon. 然后因为有亚门人来攻击基列地，所以基列地的长老们就来找耶夫他，求他帮助他们来攻打这个基列人。 Setelah melalui dialog dengan Bani Amon dan menemui jalan buntu, maka sampailah kita pada teks yang barusan kita baca. 那么经过了很多的讨论呢，后来就达到了我们所读的这一节经文。 Setidaknya ada dua hal penting berkaitan dengan janji yang bisa kita pelajari dari teks yang kita baca ini. 那么从我们所读的这段经文，我们可以学习2件事情。 Hal yang pertama adalah bahwa ketika kita berjanji, berhati-hatilah dalam membuat 第 janji. 一就是我们不要随便这个许诺。 Saya ulangi sekali lagi, berhati-hatilah dalam membuat janji. 第一就是我们不要随便许诺。 Saudara-saudara, bernazar atau berjanji kepada Allah bukanlah hal yang salah atau tidak alkitabiah. 那么许诺呢，向神许诺，这并不是一个不合乎圣经的道理。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Alkitab sendiri pernah mencatat berbagai peristiwa yang melibatkan janji yang dilakukan oleh seorang umat manusia yang terbatas kepada Allah yang ia sembah. 因为呢，在圣经里面记载了很多人对神也许诺过。 Mari kita lihat beberapa contoh 那 saja. 么我们看几个例子。 Pertama adalah Yakub ketika dia sedang melarikan diri. 第一就是雅各，当他逃跑的时候， Di dalam pelarian diri itu dia berkata kepada Tuhan jikalau Tuhan menyertai dia dan melindungi dia. 那么在他逃跑的这个路途当中，他说：“如果上帝你与我同在，保 Dan 佑我， mencukupkan segala makanannya dan menjaga dia sampai kembali ke rumah 你 ayahnya. 供应我的食物，供应我的需要，直到我平平安安的回到我父亲的家。” Maka Tuhan akan menjadi Allahnya dan dia akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. 那么上帝就成为他的上帝，并且他要献上1/10。 Inilah najar yang dilakukan oleh Yakub kepada Allah di Itu tengah justru- pelariannya. 是雅各在他逃跑中向上帝所许的愿。 Mari kita lihat contoh najar yang lain. 我们再看另外一个， Tentu masih ingat di dalam ingatan kita tentang Hana, seorang perempuan yang merindukan memiliki buah keturunan. 我们当然也还记得关于哈拿，她非常的渴望有孩子。 Di dalam kesedihan dan pergumulan dan penderitaannya dia bernazar kepada Tuhan. 那么在她的痛苦当中，在她的爱哭当中，她向上帝许愿： Jikalau seandainya Tuhan memberikan seorang anak kepada dia, 如果上帝赐给她一个孩子， maka dia akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan dan seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyukur 她就 kepalanya. 必将这个儿子献给上帝，并且一生不剃他的头发， Atau bahkan ketika kita bergerak ke perjanjian baru, 并且或者如果当我们看新约的时候， Rasul Paulus pun ketika berada di kota Korintus pernah melakukan nazar. 当保罗在哥林多，他也许过愿。 Saudara-saudara, sekali lagi perlu diingat,
那么弟兄姐妹们，我们需要记住， Bernazar atau berjanji di hadapan Allah bukan sesuatu hal yang salah. 我们在上帝面前许愿，这并不是一个错误的事情。 Namun perlu diingat bahwa ada sejumlah besar resiko di balik sebuah janji yang dibuat di hadapan Tuhan. 但是呢，我们必须明白，我们在神面前许愿，这个是非常重要、非常严肃的一件事情。 Sehingga kita itu harus berhati-hati dan sedapat mungkin menghindari setiap resiko dan bahaya dari janji yang tidak dapat kita penuhi. 所以呢，我们必须非常的小心。我们也如果做不到，我们就不要许。 Saudara-saudara, hal yang lebih kurang sama terjadi dalam kehidupan Yeftah. 那么耶夫他的事情也是如此。 Saudara-saudara, dalam perjalanan imannya Yeftah sebagai hakim Israel, 那么耶夫他作为以色列的这位士士， di tengah ia menjalani peperangan dengan Bani Amon. 当他与亚门人作战的时候， Hakim-Hakim 11 ayat 30-31 mencatat, maka bernazarlah Yeftah. 士师记11章30到31节记载，耶夫他就向耶和华许愿。 Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. 你若将亚门人交在我的手中，我从亚门人那里平平安安的回来的时候，无论什么人先从我家出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。 Saudara-saudara, saya yakin dan percaya 弟兄姐妹们，我非常的相信。 ketika Yeftah mengeluarkan nazar ini, tentu dia tidak sedang memikirkan sesuatu atau merencanakan sesuatu yang buruk. 我相信当耶夫他许愿的时候，他真的没有恶意在心中。 Saya yakin ketika itu Yeftah justru sedang ingin memberikan sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan menurut versi dirinya. 我相信耶夫他要按照自己的想法来将最好的献上给上帝。 Saudara-saudara, namun akibat yang mengerikan sesungguhnya sedang menanti Yeftah. 可是呢，事实上我们看到这里有一个很可怕的后果， Karena ketika dia pulang dengan begitu bersuka cita atas kemenangan besar atas Bani Amon, 因为他打胜仗欢欢喜喜的回来之后， Hakim-hakim mencatat bahwa anak perempuannya keluar dengan sukacita memukul rebana dan menari-nari menyambut ayahnya. 那么士师记也告诉我们，经文告诉我们，女儿拿着鼓跳舞出来迎接他。 Saudara-saudara, hal ini memberikan sebuah pukulan besar dan penyesalan yang besar terhadap 那 Yeftah. 么这件事情害得耶夫他非常的后悔， Karena kenapa? 为什么呢？ Sekali lagi saya yakin, 因为呢，我相信 bukan karena ia bernazar ingin memberikan yang terbaik, 这不是因为他想要最好的，把最好的献给神， tetapi karena ketika dia mengucapkan nazarnya, dia tidak berhati-hati. 因为当他许愿的时候，他不小心说话。 Saudara-saudara, penyesalannya itu begitu 弟 besar. 兄姐妹们，他的懊悔甚大。 Ayat 35 mencatat demikian, saudara-saudara. 35节这样子记载。 Demi dilihatnya dia dikoyakkan bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. 耶夫他看见他，就撕裂衣服说：“哀哉啊，我的女儿啊，你使我甚是愁苦。” Saudara-saudara, mengoyak baju merupakan tanda penyesalan yang sangat mendalam di dalam budaya saat itu. 在当时的文化，撕裂衣服表示说深深的懊悔， Dan bahkan dia berkata kepada anaknya bahwa hatinya hancur dan engkau telah mencelakakan aku. 甚至呢，他心非常的破碎。他说：“我甚是愁苦啊， Mengapa demikian? 为什么如此呢？” Masih ingat di ayat 34 dikatakan apa? 还记住吗？34节说什么呢？ Itu adalah putri tunggal. 因为那个是他的独生女儿， Tidak ada anak lain lagi. 再没有别的孩子了。 Dengan demikian Yeftah tidak akan lagi memiliki garis keturunan. 所以呢，意思就是说，耶夫他再没有后裔了。 Saudara-saudara yang terkasih dalam 主 Tuhan, 内，亲爱的弟兄姐妹们， sekali lagi, 再一次的说， berjanji atau bernazar bukan hal yang keliru atau salah. 许愿这并不是一个错误的事情。 Namun kita harus berhati-hati agar kita jangan sampai keliru berjanji atau keliru bernazar. 可是呢，我们要非常的小心，千万不要许错愿。 Hal ini pernah diperingatkan Tuhan juga di dalam beberapa teks yang lain. 上帝曾经在其他经文跟警戒我们。 Pengkhotbah 5 ayat 1, 3 dan 4 berkata, jangan terburu-buru dengan mulutmu. 传道书5章1节、3节、4节告诉我们说，你在神面前不要
冒事开口， Karena kalau engkau bernazar, jangan engkau menunda-nunda untuk menepatinya. 也不可急着发言，因为在天上在地下，所以你的言语是应该挂扫的。 Karena lebih baik untuk tidak bernazar daripada engkau tidak menepatinya. 你不许愿，你许愿不还愿，不如不许。 Hal yang lain juga ditekankan dalam Amsal 20 ayat 25. 那么箴言20章25节也是强调 Suatu 同样的事情。 jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. 人貌似说这是圣物，然后许愿之后才查问，就是自显网络了。 Jerat inilah yang kemudian mengikat Yeftah. 那么就是这样子的一个网络，后来就捆绑了耶夫塔。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam 亲爱的弟 Tuhan, 兄姐妹们， saya ingin menarik tentang hati-hati dalam mengucapkan janji di dalam kehidupan kita 那 sehari-hari. 么我要更进一步的说，我们在我们的日常生活里面也必须这个谨慎的这个许愿，不可随便许愿。 Di satu sisi kita sering sekali membuat janji iman di hadapan 很 Tuhan, 多时我们 bukan? 在神面前就做个信心的承诺， Maka kita perlu mendoakannya sungguh-sungguh. 我们必须好好的为这件事情祷告。 Jikalau itu adalah sebuah janji nazar yang baik, maka lakukan dan tepatilah. 如果那个是一个很好的愿，我们就要做得到， Jangan ragu. 我们不要怀疑。 Dan kalau itu merupakan sesuatu yang patut Anda syukur, lakukanlah. 如果我们为这件事情感恩，我们就要做得到。 Tetapi dalam kehidupan ini kita tidak hanya berjanji di hadapan Tuhan, 但是在我 bukan? 们的日常生活，我们不单对神许愿， Terutama di hari ayah ini saya ingin berbicara kepada para ayah. 特别是在父亲节，我要对父亲们说， Wahai para ayah, para suami, 父亲们、丈夫们， engkau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, di hadapan begitu banyak orang untuk mengikat pernikahan di antara engkau dan istrimu dan pasanganmu. 你们在上帝面前，在众人面前，在你配偶面前许愿了、承诺了， Adakah kita masih memegang perjanjian itu? 我们还守住这个承诺呢？ Ataukah dalam kehidupan kita sering sekali sudah mengalami perceraian secara emosional? 或者很多时候在我们的生活里面，我们已经在情绪上离婚了。 Atau seperti minggu lalu dikatakan bahwa kita mungkin pernah terlibat di dalam perselingkuhan secara 或者 emosional. 像上个礼拜所提到的，我们也许在我们的情绪上，我们曾经有这个外遇过。 Saudara-saudara, perjanjian dengan pasangan kita pun merupakan sebuah perjanjian yang harus kita pegang. 弟兄姐妹们，我们在配偶面前所许的愿，我们所做的承诺，我们必须守住。 Hati-hati mengucapkan janji kepada anak-anakmu. 我们要小心对我们的孩子许愿的时候要小心，要谨慎， Agar jangan meskipun mereka memahami dan menerimanya, tetapi mereka kecewa kepada kita. 我们千万不要让他们这个失望。 Berhati-hatilah, 我们要非常的谨慎， karena apa yang engkau ucapkan di hadapan Allah, 因为你在上帝面前所说的话， itu juga menjadi bagian doamu 这个也是成为你的祷告， yang bisa memberikan pengaruh besar bagi hidupmu, keluargamu, dan seluruh apa yang engkau lakukan. 会影响你的家庭，会影响你的生活，会影响你一切所做的。 Jadi berhati-hatilah ketika engkau mengucapkan sebuah janji. 所以，当我们许愿的时候，要非常的小心。 Hal yang kedua yang kita pelajari adalah 我们所学的第二件事情就是， bahwa janji itu harus ditepati. 我们说得到，我们要做得到； Saya ulangi sekali lagi bahwa janji harus ditepati. 我们说得到，我们要做得到。 Sekalipun Yeftah dianggap telah terburu-buru dalam mengucapkan nazar di hadapan Tuhan. 虽然耶夫他貌似开口在神面前许 Namun 愿， satu hal yang kita dapati adalah bahwa Yeftah bertindak konsekuen. 但是我们看到耶夫他是一个成全他的这个所许的愿的一个人。 Yeftah bertindak konsekuen terhadap nazar dan janjinya di hadapan Tuhan. 那么耶夫他在神面前，他成全了他的承诺， Dalam keadaan yang penuh dengan kepiluan dan penyesalan yang begitu besar. 在他后悔的情况之下，在他愁苦的情况之下， Yeftah tetap berpegang pada janjinya. 耶夫他仍然成全他的承诺。 Ia tetap membayar nazarnya sekalipun itu adalah hal yang sulit untuk dilakukannya. 虽然这个是很难做得到的事情，他仍然还愿， Sulit karena dia harus mempersembahkan putri tunggal satu-satunya 是 yang 非 ia 常的 miliki. 艰难，因为他必须把他的独生女儿献给上帝。 Saudara-saudara, berkaitan dengan bagaimana Yeftah mempersembahkan putrinya. 那么牵涉到耶夫他献上他的女儿的这件事情， Ada dua pandangan besar yang sampai saat ini masih terus untuk bisa saling
ada di dunia 那么 ini. 直到如今呢，我们看到学者们他们都有2种的角色。 Pandangan yang pertama mengatakan bahwa Yefta sungguh-sungguh mengorbankan, mempersembahkan putrinya sebagai korban bakaran. 那么第一就是耶夫他认为耶夫他真正的把女儿献为燔祭。 Hal ini didasarkan pada ayat 31 dengan sangat jelas bahwa Yefta memang hendak mempersembahkannya sebagai korban 这是 bakaran. 基于31节，因为这边很清楚的说，耶夫他必将他献上为燔祭。 Sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa Yefta mempersembahkan putrinya itu sebagai seorang perawan suci yang melayani Allah selama-lamanya dengan tidak menikah. 那么另外一个说法，另外一个解释就是说，耶夫他献上他的女儿给神，意思就是说，这位女儿永远就不结婚了。 Alasan daripada penafsiran pandangan ini adalah didasarkan pada kitab-kitab lain yang mengatakan bahwa Allah sesungguhnya tidak menyukai pengorbanan manusia. 那么这样子的一个解释呢，就是根据其他的经文，因为告诉我们说，上帝不喜悦这样子的一个奉献。 Saya ulangi, Allah tidak berkenan terhadap pengorbanan manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya. 那么上帝真的不喜悦人献上别人给他。 Hal ini salah satunya diungkapkan dalam Ulangan 12 ayat 31. 在申命记12章31节告诉我们， Jangan engkau berbuat seperti ini terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah 经文 mereka. 告诉我们，你不可向耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行了耶和华所正显所恨恶的一切事，甚至将自己的女儿用火焚烧，献与他们的神。 Saudara-saudara, terlepas dari apapun penafsiran kita, apapun perbedaan penafsiran yang ada, 不论我们怎么样解释这一节经文， tetapi sekali lagi firman Tuhan secara jelas menyatakan Yefta konsekuen dan dia menepati janjinya di hadapan 那么 Tuhan. 耶夫他很重要的一件事情就是耶夫他成全了或者满足了他所许的愿。 Dan ini tetap membawa sebuah pengaruh yang besar bagi Yefta. 那么这也仍然带给耶夫他很大的影响。 Kalau putrinya dikorbankan sebagai korban bakaran, Yefta tetap tidak memiliki keturunan. 那么耶夫他献上他的女儿为燔祭，他就没有后裔。 Bahkan ketika putrinya tidak dijadikan korban bakaran tetapi menjadi seorang pelayan Tuhan seumur hidup yang tidak disentuh laki-laki, maka Yefta pun tetap kehilangan 那 keturunan. 么就算耶夫他也没有献上他为燔祭，或者就是耶夫他献上他的女儿服侍上帝终身为处女，他也仍然没有后裔。 Firman Tuhan mencatat Yefta konsekuen dengan nazarnya. 那么神的话告诉我们，耶夫他成全他所许的愿。 Ayat 39 sampai 40 berkata demikian. 39到40节这样子说。 Setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayah melakukan kepadanya apa yang telah dinajarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 40 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead 2 itu. 月已满，他回到他父亲那里，父亲就照所许的愿向他行了。女儿终身没有亲近男子。此后以色列中有个规矩，每年以色列人的女子为基列人耶夫他的女儿哀哭4天。 Dengan demikian apa yang dapat kita lihat dari Yefta ketika dia konsekuen dengan nazarnya? 当耶夫他成全他所许的愿，我们可以学习什么事情呢？ Mungkin benar Yefta terburu-buru dalam mengucapkan nazar. 对，也许我们可以说，我们会说他前面许愿的时候他不小心。 Namun dari dari tindakan Yefta yang konsekuen terhadap 可 konsekuensinya, 是我们看到，当耶夫他也勇敢的满足他所许的愿的时候， kita bisa melihat sikap Yefta terhadap Tuhan. 我们可以看到耶夫他对神的态度是怎么样。 Betapa berharganya pun putri tunggalnya. 不论他的女儿，他独生的女儿对他来说有多少的宝贵， Berapa pentingnya tentang keturunan di dalam adat istiadat tradisi orang Israel di 无论 zamannya. 在那时的以色列文化当中，后裔是何等的重要。 Bagi Yefta, 对于耶夫他来说， Tuhan jauh lebih berharga dari apa yang dipandang berharga oleh 那 siapapun. 么上帝是超过一切，上帝是最重要的。 Mungkin benar Yefta telah keliru, sembrono atau tergesa-gesa mengucapkan nazar. 对耶夫他许愿的时候太急了， Namun ketika Yefta konsekuen menepati janjinya, 但是当耶夫他满足的时候，
Ia 还 menya- 愿的时候， Yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin, sebagai hakim Israel yang benar-benar menomorsatukan Tuhan di atas apapun yang dia miliki. 那么当时他成为以色列的术士，成为以色列的领袖，他也真的还愿了。 Bukan soal tergesa-gesa dalam bernazar. 这不是几不几许愿的事情， Bukan soal untuk mengorbankan anak. 这个不是献上自己的孩子的事情， Tetapi konsekuen berpegang pada janji dan menomorsatukan Tuhan. Inilah yang seharusnya kita pegang. 但是他这样子勇敢的还愿，这个是我们该学习的一件事情。 Sikap menomorsatukan Tuhan dan memberikan tempat kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada yang lain. Inilah yang perlu kita lihat. 他看重上帝超过一切，这个是我们该学习的一件事情。 Karena sikapnya yang konsekuen dan menomorsatukan Tuhan. 因为他还愿，勇敢还愿，他 Akhirnya, 守住他所许的愿。 akhirnya nama Yefta pun tercatat di dalam Hall of Faith, daftar pahlawan-pahlawan iman di 我 dalam 们 Ibrani 看到 11. 在希伯来书11章，当他列出来信信为人的时候，耶夫他的名字也列在其中。 Namanya disejajarkan dengan Gideon, Barak, Simpson, Daud, dan Samuel. 那么他的名字跟基甸、巴拉、产孙、大卫、撒母耳并列。 Inilah mengapa Yefta dihargai. 这就是为什么，这就是耶夫他被看重的一个原因。 Karena ketika janji diucapkan, janji hendaknya 因 ditepati. 为当他许愿的时候，他去还愿。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Sekalipun Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa yang berhasil melindungi bangsanya. 虽然耶夫他是一个伟大的勇士，他能够保护他的百姓。 Sekali lagi Yefta tetap manusia biasa, manusia yang berdosa. 耶夫他仍然是一个软弱的人， Ia tidak terlepas dari sebuah kesimpulan yang dituliskan oleh penulis hakim-hakim di akhir kitab. 士师记的作者仍然给出这样子的一个结论。 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya 那 sendiri. 时以色列中没有王，个人任意而行。 Dan di dalam pandangannya sendiri, Yefta telah terburu-buru dan keliru mengucapkan najar di hadapan Allah. 那么对，因为耶夫他自己他也承认他太急许愿了。 Saudara-saudara, hal ini sangat berbeda dengan Allah yang begitu mengasihi 弟 kita. 兄姐妹们，这跟爱我们的上帝是不一样的。 Jikalau Yefta adalah pahlawan gagah perkasa yang membebaskan bangsa Israel di Gilead dari tangan Bani Amon. 那么耶夫他是一个伟大的勇士，拯救了以色列人，脱离亚门人对以基列人的这个攻击。 Bukankah Allah kita juga adalah Allah pemilik semesta yang maha kuasa yang membebaskan kita sebagai umat pilihannya dari belenggu dosa? 那么我们的上帝也是一个全能伟大的上帝，也拯救了我们，脱离罪恶的捆绑。 Namun ada perbedaan yang besar antara Yefta dan Allah. 可是耶夫他跟上帝有极大的差别。 Jikalau Yefta akhirnya harus mempersembahkan putri tunggalnya karena kecerobohan, ketergesa-gesaannya, dan karena kekeliruannya, 耶夫他献上自己的女儿，因为他太急许愿了。 maka Allah justru mengaruniakan putra tunggalnya Kristus Yesus Tuhan kita sebagai sebuah penggenapan atas janji keselamatan yang telah Ia rancangkan sejak semula bagi umat 那么我 pilihannya. 们的上帝牺牲他的独生儿子耶稣基督，为了拯救我们，因为他从太初、从起初就已经这样子定了救恩的计划。 Sebuah kecerobohan tidak dapat dibandingkan dengan sebuah rencana Allah yang kekal. 耶夫他太急许愿，但是上帝他是在永恒里面定了他的计划。 Ketika Yefta gagal menyelamatkan putrinya, Allah justru tidak pernah kehilangan putranya. 当耶夫他没办法拯救他的女儿，上帝他却拯救了他的儿子。 Bukan hanya tidak kehilangan putranya, tetapi dia justru menebus umat pilihannya dan diangkat menjadi anak-anak Allah. 他拯救了百姓，成为他的儿女们。 Saudara-saudara, ketika Yefta masih terpengaruh dengan semangat zamannya bahwa setiap orang berbuat benar yang menurut pandangannya sendiri, 那么耶夫他就按照当时所说的话，个人任意而行。 maka Allah melalui Kristus Yesus Tuhan menyatakan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya seseorang bisa diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus. 那么上帝就透过主耶稣基督彰显了他完美的救恩计划，因为
除了耶稣基督以外，别无他名，借着他我们可以得救。 Benar Yefta adalah pahlawan iman. 对了，耶夫他是一个信心的伟人。 Benar kita bisa banyak belajar dari dia. 对，我们从耶夫他身上，我们也可以学习很多事。 Benar kita bisa kagum karena dia adalah orang yang dipakai Tuhan dan dia menepati janjinya dan menomorsatukan Tuhan. 对，我们真的敬佩他，因为他是神所使用的领袖，他也敢还愿。 Namun hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat 但是呢，我们今天要一起来看， bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar dari sekedar seorang Yefta. 除了耶夫他以外，有一个人比他更伟大， Ia tidak sembarangan mengucapkan janji. 他不随便许愿， Tetapi janji itu dia beritakan, ia berikan di dalam sebuah rancangan yang telah ia nyatakan dengan sungguh-sungguh. 他在他完美的计划里面给予这个承诺。 Dan ketika janji itu diberikan, 当他赐下这个承诺的时候， ia menggenapinya. 他就成全了。 Dan di dalam penggenapannya itu, 在他成全的时候， itulah alasan mengapa kita ada di tempat ini. 这个就是我们存在到今天可以敬拜他的一个原因。 Karena Allah menggenapi janjinya, maka kita dapat menyebut dia Abah ya Bapa. 因为他成全他所许的愿，他的救恩计划，所以我们可以称呼他为阿爸天父。 Karena Allah menggenapi janjinya, maka kita beroleh janji keselamatan. 因为他成全了他所许的愿，所以我们今天就有可以救恩的保障。 Saudara-saudaraku, 弟兄姐妹们， jikalau hari ini engkau ada di dalam ruangan ini, 如果你今天在这个地方， jikalau hari ini engkau percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan telah menyelamatkan engkau melalui Kristus 你 Yesus, 相信那创造天地万物的神，也相信了主耶稣基督， percayalah janji ini tidak muncul karena kesalahan omong. 你必须相信上帝这样子应许你这个救恩，不是因为他失口了， Ini bukan sebuah janji karena Allah salah ucap. 不是因为上帝说错话了。 Ingatlah bahwa Allah sungguh-sungguh merancang janji keselamatannya ini. 你要记得，上帝他是诚信的来这个设下这个救恩计划。 Dan ingatlah bagaimana ia telah menggenapinya sehingga kita bisa disebut anak-anak 你 Allah. 要记得他怎么样成全他的这个救恩计划，因此我们可以被称为他的儿女们。 Oleh sebab itu jikalau engkau sudah menerima janji, 所以，如果你已经承受了这样子的一个应许， maka nyatakanlah sukacita ini kepada orang-orang yang engkau kasihi. 你要告诉你所爱的人， Bahwa kita punya Allah yang mengingat janjinya. 我们有一位纪念他应许的上 Bahwa 帝， kita punya Allah yang menggenapi janjinya. 我们有一位成全他应许的上 Dan 帝， Allah itu masih menunggu setiap orang yang mau kembali kepadanya. 他等待每一个人回到他 Karena 面前。 janji ini diberikan kepada setiap umat yang dipanggilnya secara khusus. 因为呢，这个应许是赐给那一些他所拣选的人。 Saudara-saudaraku yang terkasih, 弟兄姐妹们啊， belajarlah dari Allah. 我们要效法我们的上帝。 Wahai para bapak-bapak yang secara khusus hari ini adalah hari ayah. 今天是父亲节，父亲们啊， Belajarlah untuk belajar merencanakan sebuah janji. 我们要学习筹划一个承诺。 Jangan ucapkan dengan 我 sembarangan. 们不要随便说 Dan 话。 ketika kita ucapkan, 当我们说出来的时候， pegang 我 baik-baik. 们要好好的守住， Tepati. 我们要成全， Genapi janji itu. 我们要做得到。 Sehingga setiap orang yang melihat engkau menepati janji, 因此呢，当每一个人看到你这样子成全你所承诺的事， mereka memuliakan Allah yang juga menepati janjinya. 他们就可以荣耀那成全应许的上帝。 Namun jikalau hari ini ada di antara bapak ibu yang masih ragu dengan Tuhan 但是如 Yesus, 果今天弟兄姐妹们，你怀疑主耶稣基督， engkau belum percaya kepadanya, 你还没有完全的相信 maukah 他， engkau datang kepadanya? 你就来到他的面前， Maukah engkau memohon kepadanya? 你愿不愿意请求他？ Berbicaralah dan jumpai dia secara pribadi. 你来到他面前，与他面对面。 Hari ini saya mau katakan, 我要说， tidak ada kesalahan yang terlampau berat. 没有一个严重的一个错误， Tidak ada dosa yang terlampau besar. 没有一个更大的罪。 Kalau engkau datang sungguh-sungguh dengan kehancuran di hadapan Allah di dalam kasih karunia. 如果你在他的这个慈爱当中来到他的面前， Jikalau engkau percaya ia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan 如 hidupmu, 果你相信他是唯一能拯救你的上帝， percayalah bahwa ia akan menggenapi janjinya atas hidupmu. 你要相信他是能成全他应许的上帝， Ia mampu menyelamatkan. 他能够拯救你， Ia mampu menyelamatkanmu dari dosa-dosa. 他能够拯救你脱离罪恶， Ia dapat menghapus dosa dan pelanggaran 他能够赦免你，除去你一切的罪孽， dan membawamu dalam kesukaan dalam persekutuan besar di dalam 并 diri. 且带领你回到他面前，享受
与他的这个团契。 Allah kita bukan manusia yang bisa mengingkari janji. 我们的上帝不是一个不还愿的神， Allah kita bukan manusia yang bisa berdusta. 我们的上帝不是一个说谎的神， Ia adalah Allah yang selalu berpegang pada janjinya. 他是一个守住自己应许的上帝。 Dan kini janji keselamatan ditawarkan kepada setiap 那么 kita. 如今呢，他把他的这个应许，救恩的应许赐给我们每一个 Sekali lagi Bapak Ibu, 弟兄姐妹们。我再一次说， jikalau engkau belum percaya 如果你还没 kepadanya, 有相信他， jangan keraskan 你 hati. 不要硬着心， Izinkan Allah Roh Kudus terus bekerja, 你要容许圣灵不断的动工。 sehingga engkau disadarkan akan dosa-dosa, 因此呢，你可以觉 kehancuran 悟你的 hatimu 罪恶，觉悟你心里面的破碎。 untuk datang dan meminta janji keselamatan 你 dari 要来 Tuhan. 到他面前，求他赐给你这个救恩的应许。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Saya minta kesediaan penginjil Mika untuk memimpin kita di dalam doa. 天父上帝，我们来到你的面前，我们在你面前必须承认，我们是一般软弱的人，软弱的丈夫，软弱的父亲。很多时候，在我们的软弱当中，我们失口了，我们随便说出一个应许，随便说出一个承诺，而到最后我们真的为难，我们也没有办法还愿，我们也没有办法成全我们的承诺。我们知道，因为我们的软弱，很多人因此而受伤。也许我们的妻子受伤，也许我们的孩子因为我们誓言而受伤。所以请求主你赦免我们，你饶恕我们，教导我们学习效法你。你是我们的天父，你既然赐给我们这么美好的榜样，成全你的救恩计划在我们身上，教导我们也这样子学习成全我们对别人所说出的应许，所说出的承诺，特别是对我们的家人们，教导我们小心说话，教导我们也成全我们的承诺。因此，透过我们效法你的这样子的一个榜样，他们能够得福，他们能够蒙福，他们能够荣耀你。求主怜悯我们，我们真的需要你，我们真的需要圣灵更多的帮助我们，更多的引导我们，更多的激励我们。感谢恩主赐福各位父亲们，在他们做父亲的日子，求你多多的加添给他们智慧，加添给他们力量，加添给他们喜乐。因为一个人能当父亲，这都是你的应许，这是一个蒙福的一件事情。感谢主，听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿门。Sekali lagi, selamat Hari Ayah. 我再一次祝贺各位父亲节快乐。 Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memegang janji, dan dengan demikian banyak orang bisa 求主 diberkati. 帮助我们，可以成全我们的承诺，好让别人蒙福。